Hai. Okey. Jadual kerja, jadual kerja adalah salah satu perkara yang sangat-sangat penting dalam pengurusan projek. Okey. Kenapa dia penting? Sebab dalam jadual kerja kita dapat analisis perancangan bagi projek, satu-satu projek tu untuk dijayakan. Kalau tak ada jadual kerja, kita tak dapat kita sebut macam fokus apa yang perlu dibuat pada permulaan sehinggalah pada pengakhiran projek reka bentuk. Jadi anda bersama dengan saya, Cikgu Hadi bin Ismail dalam RBT tingkatan 1 bab 2 pengurusan projek. Let's go masuk kelas. Okey. Analisis perancangan projek dan jadual kerja. Pelajar boleh lihat dalam buku teks ada pada muka surat 38. Bagaimana kita boleh buat analisis bagi perancangan projek yang akan kita bina tu, dan daripada analisis itu kita dapat hasilkan satu jadual kerja yang kita boleh kata macam memudahkan perjalanan pengurusan projek kita. Okey. Mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Apa benda yang terlibat dalam pembangunan projek, kita kena kenal pasti. Pembelian bahan mentah, apa lagi? Lakaran, reka bentuk dan sebagainya lah. Itu semua kita kenal pasti dalam analisis perancangan projek. Selepas kita buat analisis perancangan projek, kita boleh hasilkan satu jadual kerja. Okey? Yang mana garis panduan menyediakan penjadualan kerja dinyatakan dekat sini. Ini adalah garis panduan dia lah. Okey? Yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Apa aktiviti-aktiviti yang perlu kita masukkan dalam jadual? Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Kita perlu anggarkan berapa sumber yang diperlukan. Okay. Yang keempat, menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Aktiviti untuk lakaran berapa minggu. Aktiviti untuk mock-up berapa minggu. Aktiviti untuk menghasilkan produk berapa minggu. Aktiviti untuk analisis masalah berapa minggu. Contoh. Okey. Seterusnya, membangunkan jadual. Dah kita dah buat analisis ni, kita dah buat garis panduan ni. Yang seterusnya kita bangunkan jadual, dan yang terakhir kita boleh menganggarkan kos dan menyediakan bajet. Okey. Kalau pelajar baca kat sini, info. Struktur pecahan kerja ialah pecahan tugas secara tersusun yang dibahagikan mengikut skop kerja. Maksudnya mengikut skop kerja ni kita lihat tugas setiap ahli-ahli dalam pengurusan projek kita. Okey. Tujuan utama SPK adalah untuk membantu pengurus melihat dengan lebih jelas keseluruhan aktiviti yang akan dijalankan untuk keseluruhan projek. Okey, kita pergi satu persatu secara laju. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Pecahan kerja. Murid diberikan tugasan kerja. Kalau pengurus, tak ambil urus, mereka bentuk, pembangun model dan sebagainya. Okay. Yang kedua, susunan aktiviti. Supaya dia berturutan dengan elok. Tak berlaku pelanggaran ataupun minggu ni kita dah tahu nak buat apa. Tak payahlah tiba-tiba ahli dalam kumpulan kata, minggu ni tak boleh, kena buat yang ini. Tak, kita tak nak berlaku yang macam tu. Yang ketiga, anggaran sumber diperlukan untuk sesuatu aktiviti. Yang mana dia kata langkah ini merangkumi keperluan sumber manusia, bahan, peralatan yang mana boleh menjalankan sesuatu tugasan. Yang keempat, anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Yang mana kalau itu mudah, jadi mudahlah. Tapi kalau yang payah, dia akan jadi kompleks suatu tugasan tu. Okey. Yang kelima, pembangunan jadual.
Aktiviti proses kerja yang dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan dalam jadual kerja. Bersama-sama jadual kerja tu dinyatakan setempoh masa dia. Berapa masa yang diambil. Kalau ikut, mungkin kita boleh letak dalam minggu ataupun dalam bulan. Jarang sangatlah dalam bentuk hari. Sebab satu produk mungkin kita ambil masa yang agak panjang. Anggaran kos dan penyediaan bajet. Ini melibatkan keseluruhan projek. Yang mana kos yang dirancang, kos modal, kos bahan, kos alatan, kos overhead, semua sekali lah dimasukkan. Bajet boleh juga disediakan lebih awal untuk suatu produk. Okay? Untuk suatu projek kita nak buat, kita sediakan dulu bajet. Berapa yang diperlukan. Okay? Jadi dia kata langkah ini perlu untuk menyediakan jadual projek yang berkesan supaya aktiviti projek dapat dilaksanakan berdasarkan jadual. Kita tak tersasar daripada jadual kita. Okey. Alright, kita pergi lagi. Tengok yang 2.1.6 penyediaan anggaran kos. Anggaran kos dia kata kalau pelajar boleh baca kat situ lah. Anggaran kos ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan sebelum menghasilkan suatu projek. Dua kaedah yang boleh kita guna pakai untuk penyediaan anggaran awal kos, iaitu kaedah unit atau kuantiti, dan juga kita boleh gunakan konsep SMART. Ini dua kaedah ni lah. Satu kaedah. Ini kaedah yang kedua. Kalau yang SMART ni dia kata specify, measurable, attainable, realistic dan time bound. Okey, kita lihat satu persatu. Kaedah unit ataupun kaedah kuantiti dikenali sebagai anggaran mengikut kuantiti barang atau perkhidmatan. Disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Contoh, bilangan pengguna di sekolah, bilangan jemaah di masjid dan bilangan pengerusi penonton di stadium atau pawagam. Contoh dia kata, katakan kos penyediaan bagi satu barangan ialah 100. Jumlah barangan dikehendaki ialah 50 buah. Jadi kos anggaran awal dikata 100 darab dengan 50. Ini dia kaedah yang pantas dan cepat untuk difahami. Kamu nak hasilkan satu kerusi, nak dibagi kepada sekolah, contohlah, ataupun bengkel. Di sekolah ada 5 bengkel. Satu bengkel nak 20 kerusi, jadi 100 kerusi harganya RM50. RM500. Contoh, itu contoh yang mudah lah. Namun penggunaan kaedah ini tidak begitu tepat dan tidak mengambil kira keseluruhan barang. Ini anggaran yang kita kata berdasarkan unit, dia tak menyeluruh lah. Dia tak lebih tepat. Okey. Jadi kita nak lihat satu lagi kaedah, iaitu kaedah konsep SMART. Kita lihat dulu maksud bagi setiap perkataan SMART tu. S, penetapan tujuan. M, pengukuran pengagihan kewangan dalam kos terlibat. A, projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan kewangan. R, mewakili kesesuaian dengan kehendak pengguna dan dianalisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan. Dan T, bermaksud masa dan sumber kewangan mencukupi. Okey. Contoh bagi aplikasi SMART. Kita tengok, ini contoh dia lah. Tujuan projek adalah bakul serbaguna. Dia nak hasilkan satu bakul serbaguna. Okay. Dia buat bilangannya, dia nak hasilkan 100. Dia bagi pengukuran pengagihan kewangan. Ini S, tujuan. Apa benda dibuat tujuan projek tu. Kemudian M, pengukuran pengagihan kewangan. Dia bagikan. Bagi senaraikan kos-kos yang terlibat. Kos bahan, kos upah, kos overhead. Okay. Semua disenaraikan. Kemudian A, boleh dilaksanakan dan dicapai. Maksudnya kos yang dijual, kita tolakkan dengan kos modal. Kita nak lihat berapa keuntungan yang akan kita capai. Okey. Kesesuaian dengan kehendak pengguna. Pastikan projek selari dengan tujuan dan keperluan pelanggan. Okey. Dan yang terakhir T adalah tempoh masa dan sumber kewangan dalam menyiapkan suatu projek berada dalam skop tugasan. Okey. Pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Alright.
Saya lihat dulu slide saya ni. Kita tengok. Ya. Okey. Pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan adalah penting untuk setiap individu supaya dia boleh membantu dan bekerjasama, berkongsi maklumat yang penting, mempunyai matlamat yang sama untuk kita nak hasilkan sesuatu produk. Dan kita nak jalinkan komunikasi yang baik di antara ahli pasukan. Setiap ahli perlu tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing. Perkara penting bagi membina pasukan yang cemerlang sama ada secara individu atau sebuah organisasi. Okey, kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Untuk individu mungkin ini yang lebih kepada secara bersendirian lah. Kurang tekanan dalam aspek pekerjaan dia buat seorang-seorang dia. Tanggungjawab dikongsi bersama-sama ahli kumpulan. Ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus pakar. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Kalau dia pandai lebih kepada kewangan, dia mungkin jadi bendahari. Itu contohlah. Dia lebih kepada lakaran dan sebagainya, dia boleh jadi pereka. Ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain. Pengalaman dan pengetahuan dikongsi bersama-sama. Jadi ini antara kelebihan untuk individu lah. Tapi bagi pasukan, kita akan dapat hasil yang optimum. Kemudian kita punya kita panggil hubungan lah. Hubungan antara sesama ahli tu menjadi lebih rapat dan mesra. Komunikasi berlaku secara terbuka. Penglibatan menyeluruh. Pengumpulan sumber yang memanfaatkan secara maksimum dan juga peningkatan motivasi staf. Okey. Ini adalah cabaran yang perlu dihadapi dalam pasukan. Ialah setiap individu perangai dia masing-masing tak sama. 5 orang dalam satu kumpulan, ada 5 kepala yang berbeza-beza. Jadi bagaimana kita boleh nak pastikan dalam pasukan kita boleh bekerja bersama-sama. Okey. Memberi tugas yang mencabar. Tugas diberikan kepada ahli pasukan harus mencabar. Membolehkan ahli pasukan memberi sumbangan yang kita panggil sebagai terbaik lah. Supaya dia boleh hasilkan satu benda yang memang dia nak selesaikan masalah tu, memang dia akan all out. Itu. Menentukan pembentukan individu. Mungkin pembentukan individu diambil perhatian melalui proses-proses seperti pemilihan, latihan dan juga ganjaran. Kita boleh tengoklah. Memilih mungkin individu ni dia ada kemahiran, dia ada satu kata apa? Wow factor. Contoh. Jadi kita pilih dia untuk dibagi perhatian dalam pasukan tu. Latihan diberikan kepada individu dalam pasukan. Kalau seseorang dalam pasukan tu mungkin dia kurang latihan dari segi komunikasi, kita boleh bagi latihan untuk berkomunikasi dengan baik. Okey, ganjaran menggalakkan persaingan sihat. Mungkin kita boleh sebagai pengurus projek ataupun pengurus pasukan, kita pun bagi tahu, okey, mana kumpulan yang boleh dapat ataupun mana individu dalam pasukan yang boleh siapkan sekian, kita bagi extra income ataupun extra upah. Contohlah. Alright. Pembentukan pasukan yang berkesan. Ini rumusan ya, dia kata antara langkah yang boleh diambil adalah antaranya kepelbagaian ahli dalam pasukan. Bilangan ahli yang tidak terlalu besar. Kita nak pastikan ahli-ahli kita buat apa ramai tapi kerja tak jalan. Contoh macam itulah. Pemilihan ahli yang dilakukan dengan teliti, memberi latihan yang berterusan, menerangkan maklumat pasukan dengan jelas. Setiap kali kita buat contoh macam meeting dan sebagainya, mesyuarat, kena bagi tahu matlamat utama pasukan kita nak sekian dan sekian lah. Okay. Menerangkan sistem ganjaran yang sistematik, menggunakan pengukur prestasi yang sesuai. Sebagai ketua, kita tak boleh terlalu macam berat sebelah lah kan. Kalau ini kita suka dia, kita yang bagi ahli individu lain tu macam dah ada perbezaan. Okay. Menggalakkan penyertaan ahli pasukan,
melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Ini adalah contoh-contoh lah pembentukan pasukan yang berkesan. Alright, ini jadual ni adalah struktur pecahan kerja bagi membina bakul untuk sambutan Hari Guru. Ini contoh. Kita boleh buat contoh-contoh macam ni lah supaya tugasan tu lebih spesifik. Tugasan satu, siapa yang buat? Contoh. Tugasan dua, dia ni yang buat. Kan? Jadi, bila ada struktur pecahan kerja yang macam ni, dalam bentuk jadual yang macam ni, yang lengkap macam ni, kita boleh sebut dia kita dapat hasilkan bukan penjadualan, perancangan yang optimum untuk pengurusan projek, yang mana mungkin kejayaan untuk penghasilan projek ni kita boleh sebut dia sebagai 100%. Kalau tak 100% pun mungkin 99%. Okey? Jadi inilah yang penting di dalam pengurusan projek. Jadi pelajar boleh nampak kan macam mana benda-benda yang penting yang perlu diambil perhatian dalam pengurusan projek. Jadi setakat itu dulu. Jangan lupa untuk kongsikan video cikgu kepada kawan-kawan kamu. Yang belum subscribe, boleh tolong subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi video-video yang terkini nanti. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.